Baik, kita mulakan Suratul Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu, dan kepunyaannya, man, yang, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Waman, dan yang, indahu, di sisinya, la yastakbiruna, tidak mereka sombong, an ibadatihi, dari mengibadatinya. Wala, dan tidak, yastahsirun, mereka jemu. Ayat 20. Yusabbihuna, mereka bertasbih. Al-lail, di waktu malam. Wan nahar, dan siang. La yaftaruna, tidak mereka berhenti. Ayat 21. Atau apakah, ittakhidhu, telah mengambil mereka, alihatan, akan Tuhan-Tuhan, minal ardi, daripada bumi. Hum, mereka, yunshirun, mereka membangkitkan. Ayat 22. Laukana, jikalau adalah ia, fihima, pada keduanya, alihatun, ada Tuhan-Tuhan, illallah, selain Allah, lafasadata, nescaya telah rusaklah keduanya. Fasubhanallah, maka maha sucilah Allah. Rabbi, Tuhan, al-arsy, arash. Amma, dari apa yang,
Yasifuna, mereka sifatkan. Ayat 23. La yus'alu, tidak ia ditanya. Amma, dari apa yang yaf'alu, ia perbuat. Wahum, walhal mereka yus'alun, mereka ditanya. Ayat 24. Am, atau apakah? Ittakhadhu, telah mengambil mereka. Min dunihi, daripada selainnya. Alihatan, akan Tuhan-Tuhan. Qul, katakanlah oleh engkau. Hatu, datangkanlah olehmu. Burhanakum, akan keterangan kamu. Hadza, ini. Zikru, peringatan. Man, orang yang. Ma'ya, bersamaku. Wa zikru, dan peringatan. Man, orang yang. Qabli, sebelumku. Bal, bahkan. Aksaruhum, kebanyakan mereka. La ya'lamuna, tidak mereka mengetahui. Al-haqqa, akan kebenaran. Fahum, maka mereka. Mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Baik, kita semak semula daripada ayat 19 tadi ya. Suratul Anbiya. Walahu man fis samawati wal ardi, dan kepunyaannya yang di langit-langit dan di bumi. Allah berhak mengakui baik di langit apa ataupun yang di bumi adalah miliknya. Dia tidak berhak mengatakan demikian, sebab bukan kita yang memperbuat, bukan kita yang menjadikan ya. Allah berhak mengatakan demikian sebab dia yang menciptakan langit dan bumi ini, dan dia juga berhak memberikan suruhan dan larangan ataupun peraturan-peraturan. Maka ya, bumi itu hak dia, langit juga hak dia. Maka patutlah kalau dia sendiri, yang Allah sendiri meletakkan peraturan-peraturan
sesiapa yang nak hidup di dalamnya, terutama kepada makhluk yang berakal seperti manusia dan jin. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Sebab itu caranya Allah telah melantik salah seorang daripada manusia itu bergelar sebagai Rasul. Maka Rasul inilah yang akan menyampaikan segala peraturan-peraturan kehidupan di dunia ini dan memberitahu perkara-perkara yang gaib, yang mana di sebalik dunia ada satu alam yang abadi, yaitu akhirat. Waman indahu, sambungan dari waman indahu, dan yang di sisinya. Yang di sisinya ialah malaikat. Para malaikat itu adalah yang di sisinya, sisi Allah. La yastakbiruna, tidak mereka sombong, an ibadatihi, dari mengibadatinya. Wala yastahsirun, dan tidak mereka jemu. Sifat malaikat tadi, dia tidak sombong untuk mengibadati Allah Ta'ala. Dan dia tidak jemu-jemu. Manusia dan jin ada sifat istakbara, sifat sombong. Sehingga dia tidak boleh menerima dan tidak mengakui nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Seolah-olah nikmat itu usaha dia sendiri, bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka tidak mau berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta, yakni Allah. Mereka sujud dan berterima kasih kepada siapa? Kepada selain daripada Allah Ta'ala, berupa berhala-berhala dan yang lain-lain yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan ciptaan mereka. Malaikat tidak. Malaikat diciptakan adalah makhluk yang begitu taat. Dia tidak sombong, sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Lagi, mereka tidak jemu-jemu untuk terus mengibadati Allah. Manusia kadang ada mood-mood dia. Masa mood rajin dia beribadat. Ada mood dia malas dia nak beribadat. Ni manusia. Tapi malaikat tak. Sifatnya lagi, yusabbihunal lail wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih di waktu malam dan siang. Tidak, mereka berhenti. Tasbih di sini selalu saya katakan bukan bermaksud mengucapkan subhanallah tak berhenti-henti, tapi dalam segi kehidupan hariannya sentiasa mensucikan Allah. Sebab tasbih itu adalah mensucikan. Macam ucapan subhanallah, maha suci Allah, itu namanya tasbih. Jadi dalam kehidupan sehariannya, malaikat ini baik siang ataupun malam, baik malam ataupun siang, tetap mensucikan Allah. Mensucikan Allah ni mana tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Manusia ni, ada yang menduakan Allah, mengatakan Allah ada anak, mengatakan Allah itu ada sekutu. Jadi di sini tidak ada tidak mensucikan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita selama ini masih berpegang kepada keesaan Allah, dan Allah tidak ada sekutu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, selama itu kita tergolong sebagai orang yang sentiasa bertasbih baik malam ataupun siang. Bukan lafaz, bukan nak meletakkan lafaz subhanallah tu tak berhenti-henti di mulut. Bukan, itu hanya lafaz. Lafaz itu ada sekali-sekali, perlu disebutkan. Tapi dalam segi kehidupan harian, kita sentiasa mensucikan Allah. Dengan tidak mempersekutukan dia
itu tanda kita mensucikan Allah, malam ataupun siang. Dengan kita melakukan solat 5 waktu, itu tanda kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan jemu-jemu untuk mengibadati Allah. Sebagaimana para malaikat pun tidak jemu, dan tidak muak. Itu bahasa dia. Baik, dua ayat ni kita tengok pada i'rab dia. Ayat 19 kalau ada buku i'rab kat situ tu, buka. Ayat 19 Walahu walahu waktu istinaf. Waktu istinaf. Lahu jar wa majrur. Ada. Lahu jar majrur. Man, dan dia juga jadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam, maknanya khabar yang terdahulu. Maknanya mendahului daripada mubtada dia. Atau biasa mubtada baru khabar. Di sini pula khabar dulu baru mubtada. Jadi itu disebut muqaddam. Itu disebut khabar muqaddam. Baik lagi, sambung lagi. Man tu disebut mubtada muakhar. Mubtada muakhar, maknanya mubtada kemudian. Muakhar. Akhir tu daripada perkataan akhir. Biasa berlaku macam ni adalah daripada jar majrur, adanya jar majrur. Jadi man lahu, macam tu. Man lahu. Jadi kedudukan dia macam tu. Jadi tak boleh diletak man lahu, tapi kena lahu man. Sebab lahu tu jar majrur, Fi samawati fi jar. Fi jar as-samawati majrur bil kasrah. Wal ardi watu ataf. Ardi ma'tuf. Ma'tuf ni mana mengikut baris kepada samawati. Samawati kasrah, ardi pun kasrah. Atau ataf ma'tuf, syaratnya mesti ada huruf ataf lah. Waw tu huruf ataf. Baru adanya ma'tuf, Waman, waw tu ataf, man tu mubtada. Mubtada, mubtada, subjek. Indahu maf'ul fi. Maf'ul, indah saja. Indah tu maf'ul fi. Indah tu maf'ul fi. Sebab kenapa disebut maf'ul fi? Sebab dia zaraf. Zaraf ni terdiri daripada zaraf makan ataupun zaraf zaman. Ia adalah isim. Isim yang dipisahkan daripada isim biasa. Jadi isim biasa. Baik. Di sini indah, di sisi. Zaraf apa ni? Makan, tempat, zaman, masa. Di sisi. Zaman lah. Zaman pula. Di sisi. Kenapa zaman pula? Di sisinya. Bersamanya. Di sisinya. Termasuk apa tu?
Kalau zaman yaum, hari. Makanlah. Makan. Jorok makan. Baik, kemudian indah jadi apa lagi? Tak boleh, indah jadi mudhaf. Selain daripada maf'ul fi, dia jadi apa? Mudhaf. Sebab itu hu tu dia mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Sebelum kita nak menyebut mudhaf ilaihi, sebutlah mudhaf dulu. Mudhafnya ialah isim yang sebelumnya, iaitu indah. Tapi tak ditulislah. Tak ditulis di sini. Maknanya kalau kita belajar, maknanya baru kita tahu. Tak belajar, kita tak tahu indah tu jadi mudhaf. Dia tak boleh tiba-tiba mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi mesti dimulakan dengan mudhaf. Mudhaf ni makna bersandar Itu makna mudhaf. Mudhaf ilaihi itu makna bersandar kepadanya. Mudhaf ilaihi itu bersandar kepadanya. Biasa kita kaitkan dengan isim dengan domir. Contohnya misal kata rumah saya. Baiti, rumah saya. Itu maknanya mudhaf dan mudhaf ilaihi. La yastakbiruna. La ni harfu nafi. Nafi ni huruf yang menidakkan. Itu nafi. Kadang bahasa kita pun ada menyebut dinafikan tu. Kan? Kita sebut tak selalu. Sebut kan? Memanglah dia nafikan. Takkan dia nak cakap iya. Macam itulah bahasa dia. Itu nafi. Yastakbiruna. Fi'il mudhari apa dia? Fi'il mudhari ra tu? Tak, ra ada ra lagi. Fa fi'il dot mudhari ra tu? Marfu. Fi'il mudhari marfu lagi? Subutun nun. Subutun nun ni tetap nun. Fi'il mudhari marfu subutun nun. Al-waw fa'il. Waw ni boleh kita tambah waw jamaah. Waw jamaah fa'il. Waw ni lah menjadikan dia jadi jamak, jadi ramai. Kalau tak ada waw tu dia tak jadi jamak. Jadi jamaknya kerana ada waw. Yastakbiruna. Mereka sombong. Yang menjadikan mereka jamak tu ialah waw tu, waw jamaah tu. Nun ni, nun yang di akhir tu, yastakbiruna, nun di akhir tu, dia tidak kekal. Terkadang dia hilang. Kalau ada huruf nasab, ada huruf jazam, nun tu akan hilang. Yang tak hilang waw dia. Waw tu akan kekal. Sebab waw tu menunjukkan jamak dia. Kemudian jumlah la yastakbiruna. La yastakbiruna ni jadi khobar muqaddam. Khobar kepada mubtada. Mubtada yang disebut awal tadi man. Waman indahu la yastakbiruna. Man di situ tadi mubtada. Jadi khobarnya la yastakbiruna. La yastakbiruna ni jadi khobar kepada man. Kepada man. Biasa dia beriring Kalau mubtada mesti ada khobar. Macam tu. Dia tak ada mubtada sendirian. Mubtada mesti ada khobar. Macam tu. Kadang khobarnya sebelah. Kadang khobarnya jauh daripada mubtada'nya. Kadang terbalik pula macam tadi. Khobar dulu baru mubtada'. Kadang ada yang terbalik. Terbalik itu sebab ada huruf jar lah. Baik, sambung lagi. An ibadati, an harfu jar.
ibadati majrur. Lagi wa huwa mudhaf. Mudhaf. Hi itu hi mudhaf ilaihi. Ya. Oh, tak dicatat ya. Ada. Hu tu mudhaf ilaihi. Ya. Jadi sebelum menyebut hi mudhaf ilaihi kena sebut ibadati mudhaf. Ya. Itu mudhaf ilaihi. Sampai sambung lagi wala wa tu ataf la tu harfu nafi. Harfu nafi. Harfu ni mana huruf ya? Harfu nafi. Yastahsiruna. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari lagi. Marfu lagi. Subutun nun. Lagi? Waw jamaah. Fa'il. Waw jamaah fa'il. Tambah sendiri. Waw jamaah fa'il. Ulang balik. Yastahsiruna. Fi'il. Lagi. Fa'il. Jadi apa makna subut? Subutun nun tu. Subut. Tetap ya. Tetap nun. Tetap nunnya. Kalau fi'il mudhari ni ada nun, tu makna marfu. Kalau tak ada nun, tu hukum lain. Kadang mansub, kadang madzum ya. Kalau ada nun, tu disebut marfu ya. Yusabbihuna depan dia ayat yang ke-20. Yusabbihuna apa i'rab dia? Fi'il. Lagi. Waw jamaah. Waw jamaah. Fa'il ya. Al-lain maf'ulun bi. Apa tanda maf'ulun bi di sini? Maf'ul bi bil fathah. Bil fathah. Maf'ul bi bil fathah. Ada barisnya tu. La tu. Sebab dia jadi maf'ul bi. Maf'ul bi dalam terjemahan kita kena letak tambahan akan. Itu maf'ul bi tu. Mereka bertasbih. Tapi akan di sini pula tak sesuai. Sebab al-laili zarab ya. Jadi mereka bertasbih di waktu malam. Baru sesuai. Mereka bertasbih akan malam. Tak sesuai. Tapi maf'ul bi biasanya kena letak akan. Wan nahar waw tu apa? Ataf nahar maktuf. La harfu nafi. Harfu nafi. Yafturun. Fi'il mudhari marfu lagi. Subutun nun lagi. Al-waw fa'il. Ya. Sambung li'annahu minal apa ulang-ulang ya. Li'annahu sebut minal asma'il khamsah. Ya. Li'annahu minal asma'il khamsah. Li'annahu kerana dia.
Li'annahu kerana dia minal af'alil khamsah, daripada fi'il yang 5. Daripada fi'il yang 5. Li'annahu minal af'alil khamsah. Apa maknanya? Li'annahu kerana dia daripada fi'il yang 5. Ya. Last sekali. Apa dia tadi? Yaftarun. Yaftaruna fi'il mudhari marfu subutun nun. Al-waw fa'il. Li'annahu minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Ulang balik. Yafturuna fi'il mudhari marfu subutun nun. Al-waw fa'il. Waw jamaah saya lupa dah. Waw jamaah fa'il. Li'annahu minal af'alil khamsah. Last sekali biar cepat pandai. Yaftaruna. Bukan yaftaru. Sorry. Yafturuna. Waw jamaah. Minal af'alil khamsah. Khamsah. Okey. Baik, saya mak semula sambung ayat yang ke-20 saya mak. Atau apakah ittakhazu telah mengambil mereka alihatan akan tuhan-tuhan minal ardi daripada bumi. Mereka yunshirun, mereka membangkitkan. Apa maksudnya? Atau apakah mereka telah mengambil akan tuhan-tuhan daripada bumi? Tuhan-tuhan daripada bumi bukankah makhluk? Berupa kadang batu, kayu. Dikatakan sebagai berhala-berhala. Itu maknanya mereka mengambil Tuhan daripada bumi. Hum yunshirun. Itu soalan. Mereka membangkitkan, maksudnya dapat ke mereka membangkitkan orang yang mati? Berhala-berhala itu dapat ke membangkitkan orang-orang yang sudah mati? Itu soalan dia. Mereka, mana Tuhan-Tuhan yang dibuat daripada bumi itu, daripada tanah, daripada batu dan sebagainya, dapat ke dia menghidupkan orang yang mati?
Jawab surat itu tidak dapat. Ya. Baik, saya mak dia punya Arabnya ya. Am di situ apa am? Ya. Am atau ittakhazu fi'il madi mabni bid-dhamma. Fi'il madi mabni bid-dhamma. Fi'il madi perbuatan dah lepas. Mabni dibina. Ya. Dhamma dengan dhamma. Mana-mana dhamma kat sini? Cuba terangkan. Ittakhazu tu mana yang dhamma? Zu tu zal tu. Zal tu dhamma. Jadi zal tu adalah huruf asal pada fi'il madi tu. Wa tu tambahan untuk jamak dia. Dia punya huruf asalnya sampai zal saja. Jadi kita nak tahu ya baris yang fi'il madi asal. Fi'il madi asal tu bukan penambahan. Penambahan waw tu jangan dikira. Yang dikira huruf asal dia. Itulah yang jadi tanda. Sebab itu di sini tandanya dhammah. Baru sebut al-waw, waw jamaah, fa'il, waw jamaah fa'il. Alihatan maf'ul bih. Maf'ul bih bil fathah. Maf'ul bih bil fathah dengan fathah. Fathah tu mana baris, ya? Baris atas. Min harfu jar. Ardi majrur. Bila dah ada huruf jar, isim tu dihukumkan majrur. Majrur tu kena baris bawah lah. Tak boleh minal ardu, minal ardi. Ya, sebab ada huruf jar. Mumtada. Yunshirun. Lagi? Waw jamaah, tak saya sebut tu waw jamaah. Fa'il. Lagi apa? Li'annahu minal af'alil khamsa. Li'annahu minal af'alil khamsa. Baik, ulang balik. Yunshiruna. Fi'il. Waw jamaah lupa je. Li'annahu minal af'alil khamsa. Maknanya apa? Kerana dia daripada fi'il yang 5. Jadi kena sebutlah fi'il yang 5 daripada yunshiruna. Jom ikut ya. Yunshiruna. Kemudian tukar alif. Yunshironi. Satu runa, satu roni. Ya. Ulang balik. Yunshiruna, yunshironi. Kemudian tukar ya jadi ta. Ya jadi ta. Tunshiruna, tunshironi. Kemudian yang kelima, ta lagi. Tunshirina. Tunshirina. Tunshirina ni maknanya engkau perempuan. Bangkitkan. Tunshirina.
Dengar saya sebut ya. Af'alul khamsah ni mula-mula ya. Yunshiruna, yunshironi. Kemudian tu kata. Tunshiruna, tunshironi. Kemudian ta yang kelima. Tunshirina. Tunshirina. Macam tu. Last sekali. Yunshiruna, yunshironi. Tu kata. Tunshironi. Yang akhir. Tunshirina. Tunshirina. Itu yang dikatakan 5. Dua ya, 3 ta. 3 ta. 2 ya, 3 ta. 2 ya mula-mula yunshiruna, kemudian alif yunshironi. Tu kata tunshiruna, tunshironi. Yang akhir ta lagi tunshirina. Tunshirina. Baik, semak semula ayat yang selanjutnya iaitu ayat 22. Lau kana fihima alihatun. Jikalau adalah ia pada keduanya. Kedua ni langit dan bumi. Alihatan ada Tuhan-Tuhan. Ya. Ada Tuhan-Tuhan. Lau kana fihima alihatun, jikalau adalah ia pada keduanya ada Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan ni mana? Illallah, selain Allah. La fasadata, nescaya telah rusak keduanya. Kalau ada 2 Tuhan kata Allah, satu Tuhan langit, satu Tuhan bumi, nescaya bumi ini akan rusak, akan hancur. Apa tidaknya? Tuhan langit nak turunkan hujan. Tuhan bumi tak nak. Ya. Maka bergaduhlah Tuhan dengan Tuhan. Ya. Siapa yang rusak? Ya. Bumi rusak. Ya. Bumi rusak. Jadi manusia pun tak boleh hidup. Sebab apa? Asyik Tuhan bergaduh je. Ya. Tuhan langit gaduh dengan Tuhan apa? Bumi. Masing-masing nak tunjuk kuasa. Jadi yang jadi mangsa kitalah manusia. Ya. Ya. Jadi, ya. Itu yang dikatakan di sini, kalau ada pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, nescaya telah rusaklah keduanya. Subhanallah, maka maha sucilah Allah, Rabbil Arsh, Tuhan Arash, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mana Allah SWT yang memiliki Arash, ia bersifat, ia subhana, iaitu suci. Suci di sini makna tidak ada sekutu. Allah tidak ada sekutu baginya. Sebab itu kesucian Allah Ta'ala ternyata sampai sekarang kehidupan ahli bumi dapat aman. Ya, contohnya matahari terbit daripada timur ke barat, kemudian adanya pula selingan bulan, pada malam hari ada selingan ya bintang-bintang, ya. Orang yang di bumi adanya udara, ya, untuk dijadikan sebagai kehidupan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, kalau seandainya ada 2 Tuhan, satu nak terbitkan matahari daripada timur, satu nak terbitkan daripada barat, kan masalah. Ya. Tentulah masalah. Ya. Sebab itulah, ya, ternyata bahawa sampai sekarang, ya, kedudukan di bumi ini, ya, begitu aman dan teratur. Kapal kalau 2 nak hoda pun kadang tak tahu hala ke mana nak dibawa.
Ya, itu yang menunjukkan bahawa Allah itu esa. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Hmm. Baik ya, kita semak tata bahasa dia. Lau. Lau tu huruf apa? Harfus syarat. Harfus syarat. Kana fi'il madi mabni bil fathah, kana dan na tu ya. Fihi ma jar wa majrur ya. Hmm. Khobar kana mim apa? Khobar kana mahzuf. Mahzuf ya. Ataupun khobar kana ya, dikatakan fi mahalli. Fi mahalli. Fi mahalli apa? Nasbin. Nasbin. Fi mahalli nasbin. Maknanya fihima ni ya. Fihima ni dia jadi khobar kana. Ya. Mim tu boleh disebut sebagai muqaddam, terdahulu. Sebabnya mula-mula mesti isim kana. Tapi dia khobar kana dulu. Ya. Baca depannya. Alihatun. Isim kana. Jadi sebab itu isim kana mesti lepas kana. Kana alihatun. Patutnya macam tu. Tapi ya, pihima mengambil tempat dulu khobarnya. Jadi boleh dikatakan pihima ni khobar muqaddam. Khobar muqaddam, khobar terdahulu. Ya, sepatutnya khobar ni kemudian. Tapi dia dahulu tempatnya. Sebab apa? Pihima tu huruf jar. Pi itu huruf jar. Ya. Huruf jar ni mengambil tempat dulu daripada isim kana. Ya. Jadi kalau kedudukannya begini. Kana alihatun pihima. Kalau adalah ia, ada Tuhan-Tuhan pada keduanya. Macam tu. Ya. Jadi mana khabar kana? Pihima. Mana isim kana? Alihatun. Illallah. Illallah tu naat. Naat ya, naat ya. Dia mengikut je. Kemudian lafasadata, lam tu? Lam jawab mana? Jawab siapa? Jawab kepada lau. Lau tu kan huruf syarat. Huruf syarat ni ada jawab. Jadi jawab. Sebab itu lam tu maknanya nescaya. Dia jadi jawab. Ya, lam ni lam jawab. Jawab mana? Lau. Lafasadata. Apa dia? Fasadata fi'il madi mabni bil fathah. Saya nak tanya, mana fathahnya? Yang mana? Dal dia, fasada, dal dia. Kalau nak tahu, kena cari huruf asalnya sebelum penambahan. Jadi huruf asal fasada, da dia tu, yang fathah. Kemudian taknis. Taknis. Ya, alif. Alif tu fa'il. Ya, fa'il. Asalnya mu'annaf fasadat. Apa? Fasadat. Kemudian nak jadikan berdua fasadata.
Macam fa'alat, fa'alata. Kalau berdua fa'alata, kalau seorang fa'alat. Macam ni jugalah, fasadat, fasadata. Tanda berduanya tu alif tu. Atau alif tu jadi fa'il. Ta tu disebut muannas ya. Ta ta'nis. Fa subhana fa tu fa istinaf. Istinaf. Subhana maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Sebab itu kita terjemahkan dia Maha Suci. Subhana jadi apa lagi? Selain daripada maf'ul mutlak. Kepada Allah situ. Dia jadi apa subhana? Mudhaf. Mudhaf. Allahi mudhafun ilaihi. Rabbi na'at. Wa huwa dan dia jadi mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-arsi mudhaf ilaihi. Amma jar majrur. Jar wa majrur. Yasifun fi'il mudhari' marfu' subutun nun. Lagi waw jama'a fa'il li'annahu minal af'alil khamsa. Minal af'alil khamsa. Sebut yasifuna, yasifani. Tu kata tasifuna, tasifani, tasifina. Dengar yasifuna, yasifani, tasifuna, tasifani, tasifina. Tasifina ada ya. Ada ya. Tasifina ada ya. Fayanun. Itu makna engkau. Ya. Yasifuna mereka. Yasifani ia berdua. Tasifuna kamu. Tasifani engkau berdua. Tasifina engkau perempuan. Baik, saya semula sambung. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ia ditanya dari apa yang ia perbuat. Maknanya Allah punya perbuatan tak perlu nak ditanya. Yang akan ditanya yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Ya. Allah tidak akan ditanya apa yang dia buat. Tapi yang akan ditanya ialah apa yang kamu buat. Amitakhadhu min dunihi alihatan. Atau apakah telah mengambil mereka daripada selainnya, selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, hatu burhanakum. Datangkanlah olehmu akan keterangan kamu. Ya, kalau kamu benar, ada Tuhan lain, datangkan keterangan kamu. Haza zikru, ini peringatan. Maksudnya, ini peringatan. Al-Quran ini disebut sebagai zikru. Ya, mana Al-Quran ini sebagai zikru, mana peringatan. Ya, jadi ini adalah Al-Quran man ma'ya, ya, yang orang yang bersamaku, wa zikru, dan peringatan man qabli, ya, dan peringatan orang yang sebelumku. Tadi bersamaku ya. Mana peringatan orang yang bersamaku dan peringatan orang yang sebelumku. Ya. Mana Quran ini menjadi peringatan
Ya, orang yang bersama Nabi dan orang yang sebelum Nabi. Bal aksaruhum, bahkan kebanyakan mereka, la ya'lamunal haqqa, tidak mereka mengetahui akan kebenaran. Fahum mu'ridun, maka mereka orang-orang yang berpaling. Ya, mana tetap berpaling. Bukan nak beriman, ya, tapi tetap berpaling. Ya. Baik. Nah, yang akhir sekali lah kita ambil, ya. Yang akhir sekali iaitu mu'ridun. Fahum mu'ridun. Macam mana dia punya Arabnya? Fahum mu'ridun. Ya, fa tu apa? Fa tu fatafri. Fatafri. Ya, tafri itu peringatan tu. Ya, memberi peringatan. Ya. Hum tu mubtada. Mu'ridun khabar. Jadi hukum mubtada khabar hukumnya dua-dua marfu, dua-dua tu marfu. Hum marfu, mu'ridun pun marfu. Tapi hum ini domir, ya marfu'nya tak nampak. Jadi bila tak nampak disebut fi mahalli raf'in. Ya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Sebab dia domir, domir ni dia tak nampak dia punya marfu'nya. Ya, jadi kena sebut fi mahalli. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat marfu'. Ya. Mengambil tempat marfu'. Muridun, ya, khabar marfu' bil waw. Sebut khabar marfu' bil waw. Ali annahu jamak muzakkar salim. Apa jamak muzakkar salim. Ini bukan fi'il, isim. Ini isim, bukan fi'il. Itu fi'il mudhari. Mu'ridun khabar marfu' sebut fi mahalli raf'i, khabar marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Bila li'annahu ingat khamsah, af'alul khamsah. Ini tak li'annahu kerana dia jamak muzakkar salim. Ya. Itu untuk apa? Untuk af'alul khamsah. Baik, ya, sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Alhamdulillah, masing-masing dah pandai dah.